warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kita mulakan dengan ummul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, dalam kesibukan kita menghadapi Syawal di KL ni banyak open house Allah bagi kepada kita satu ruang nikmat iman dan Islam yang mana dengan nikmat itu kita dapat bersama-sama pada pagi ni terus berusaha untuk menghayati kalam Allah dan dengan nikmat kesihatan dan masa lapang, dan Allah berikan kepada kita peluang untuk kita memilih apa yang kita nak lakukan dengan nikmat yang Allah bagi tu, dan kita memilih pada pagi ni untuk berada sama-sama dalam majlis ilmu, insya-Allah. Mudah-mudahan kita semua didoakan oleh para malaikat dan juga dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita sambung tafsir kita dengan ayat yang ke-151. Surah Al-Baqarah ayat ke-151. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kama arsalna fikum. Kama maknanya sebagaimana, arsalna kami telah mengutus, fikum kepada kamu semua, rasulan, rasul, seorang rasul, minkum di kalangan kamu, yatslu yang mana dia membacakan, alaikum kepada kamu semua, ayatina ayat-ayat kami. Ni bahasa Melayu ayat, bahasa Arab ayat tapi makna lain ayatina maknanya ayat dalam bahasa Arab, maknanya tanda-tanda. Kalau ayat dalam bahasa Melayu tu ayat lah, ayat-ayat ni kita duk sebut. Di sini maknanya dari segi makna bahasa kita boleh sebut ayat, tapi dari segi makna sebenarnya Nabi membacakan kepada kita tanda-tanda daripada Allah, dan salah satu daripada tanda kekuasaan Allah adalah ayat-ayat Al-Quran. Wal hikmah ayatina wa yuzakkihim, dan juga dia menyucikan, wa yuzakkikum, dan dia menyucikan kalian semua, wa yu'allimukum, dan dia juga mengajarkan kepada kalian semua, Alkitab iaitu Al-Quran, wal hikmah, dan hikmah iaitu as-sunnah, wa yu'allimukum, dan juga dia mengajarkan kepada kamu semua, ma lam takunu, apa yang kamu tidak pernah sebelum ini ta'lamun, tahu, kamu semua tahu. Jadi malam takunu ta'lamun maknanya apa yang sebelum ini kamu tidak pernah tahu. Makna satu ayat penuh 151 ni, sebagaimana kami telah menyempurnakan nikmat kami kepadamu, kami telah mengutus kepadamu rasul di antara kamu dan membacakan ayat-ayat kami kepada kamu dan menyucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Alkitab dan Al-Hikmah, yakni as-sunnah, serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. Baik, dalam ayat ni makna dia, kita tengok ayat ni adalah sambungan daripada tafsiran yang lepas, yang mana dalam tafsiran yang lepas kita berbincang mengenai dengan arah kiblat, arah kiblat, dan dalam ayat 150 Allah bagi tahu supaya kita semua ni disebut, dan dari mana saja kamu keluar maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Maksudnya dalam ayat 150 sebelum ni kita dah tengok mengenai dengan perintah, dan di mana saja kamu sekalian berada maka palingkanlah wajahmu ke arahnya agar tidak ada hujah bagi manusia atas kamu kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Maka janganlah kamu takut kepada mereka, dan janganlah dan takutlah kepadaku, dan agar ku sempurnakan nikmatku kepadamu, dan supaya kamu mendapat petunjuk. Jadi mana dari ayat 150 Allah menjelaskan sambungan daripada cerita tentang kiblat, dan kemudian bila cerita tentang kiblat, Allah jelaskan kemudiannya bahawa disuruh kita tu palingkanlah wajah kita ke arah kiblat, maksudnya kita menghadap kiblat,
Dan ada cerita di sebaliknya bahawa adanya golongan-golongan zalim yang selalu berusaha untuk kita katakan menakut-nakutkan kita gitu kan, untuk memfitnah kita. Jadi Allah kata jangan takut dengan orang yang zalim, kalau sebab mereka ni jenis kita kata kalau kita takut dan kemudian kita fikir nak buat sesuatu, kita buat apa pun semua tak ada makna. Sebab mereka memang zalim dan mereka memang sengaja untuk mencari hujah untuk mengganggu gugat akidah kita semua. Dan Allah suruh hanya kita takut kepada Allah. Dan ditutup ayat 150 hari itu dengan Allah katakan, dan agar ku sempurnakan nikmatku ke atasmu dan supaya kamu mendapat petunjuk. Jadi di sini menjelaskan betapa bahawa Allah akan sempurnakan nikmatnya kepada kita, dan salah satu daripada nikmat yang Allah bagi kepada kita adalah nikmat yang paling utama adalah nikmat mendapatkan hidayah. Dan ayat 151 ni disambung lagi. Cerita tentang nikmat ni, Allah kata sebagaimana kami telah menyempurnakan nikmat kami kepadamu. Maksudnya sebagaimana Allah dah sempurnakan nikmat kita. Maknanya ayat ni sebenarnya adalah ayat peringatan. Jadi Allah nak mengingatkan kepada kita tentang nikmat, mengenai nikmat yang Allah bagi kepada kita, yang Allah sempurnakan kepada kita, iaitu apa bentuk nikmat tu. Disambung kemudiannya, rasulan minkum, kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina. Baik, sebagaimana kami telah mengutuskan kepada kamu rasul, itu nikmatnya. Jadi pengutusan Rasul SAW kepada kita adalah merupakan satu nikmat yang sangat besar. Kalau kita tahu menilai nikmat lah. Kadang-kadang manusia ni bila kita hidup dalam kelalaian, yang kita tahu nikmat bila dapat duit, nikmat bila jadi kaya, nikmat bila dapat rumah besar, nikmat bila kita besar. Padahal dalam dunia ni semakin besar nikmat yang kita dapatkan, maka semakin besar azab dia. Azab maknanya tidak ada nikmat yang bersifat mutlak dalam dunia ni. Kesemua nikmat dalam dunia ni pasti diiringi dengan kesusahan dan azab. Dan kesemua azab dalam dunia ni juga tidak full, tidak penuh sepenuhnya azab, tapi pasti ada diiringi dengan cebisan-cebisan kenikmatan di celah-celahnya. Itulah dunia gitu. Jadi kalau kita berfikir untuk menikmati dunia, maka kita sangat rugi. Sebab dunia ini disebutkan nikmat dalam dunia ni hanyalah 1% sahaja. 1% sahaja daripada nikmat yang sebenar-benar dalam kehidupan kita. Dan baki 99% nikmat yang ada di akhirat. Maka dalam dunia ni kalau kita kehilangan apa-apa nikmat, ataupun kita tidak mendapatkan nikmat sebagaimana yang orang lain dapatkan, mungkin kita kata tak pergi jauh-jauh kan, dalam keluarga kita saja, mungkin dalam adik-beradik kita, dalam keluarga kita, kitalah insan paling malang. Misalnya kita kekurangan segala-galanya berbanding dengan keluarga kita yang lain, sehingga akhirnya mungkin mak kita sendiri membanding-bandingkan, ataupun sanak saudara kita membanding-bandingkan. Ingat bahawa kekurangan nikmat itu, kalau itu adalah urusan dunia, maka dia bukanlah kehilangan nikmat yang sebenar. Sebab nikmat sebenar adalah dalam urusan akhirat. Adapun nikmat dalam dunia ni, nikmat sebenar-benarnya adalah ketika kita mendapatkan hidayah. Maka kita semua hari ini bila mendapatkan nikmat Islam, bila kita mendapatkan nikmat kalimah syahadah, itu merupakan nikmat yang sangat besar. Yang bila kita mati nanti baru kita akan sedar bahawa ini adalah nikmat yang tidak ada tolok bandingnya. Dan nikmat yang waktu di dunia kita tak tahu betapa besarnya nikmat ni. Ada satu kisah. Ini cerita zaman moden ni lah. Di Jepun. Ada seorang lelaki ni, pakcik tua lah. Dia satu hari dia duduk di satu tempat yang agak tinggi, bersedia untuk bunuh diri. Kita tahu kat Jepun ni kalau nak bunuh diri, dia ada jam-jam dia, kerajaan dah sediakan waktu. Jadi siapa nak bunuh diri misalnya antara jam 12 sampai jam 1 tengah hari, ataupun malam antara jam 10 hingga 11 contoh. Saya tak pasti jadual sebenarnya. Tak ikutilah jadual bunuh diri di Jepun. Tapi memang ada jadual dia. Kenapa ada jadual? Sebab satu, orang Jepun ni memang disiplin. Sampai nak bunuh diri pun disiplin. Dia ada waktu dia. Dan kenapa kerajaan kena letakkan waktu? Sebab kadar bunuh diri di Jepun sangat tinggi. Jumlah kes bunuh diri di Jepun sangat tinggi, sebab mereka walaupun nampak maju tapi mereka sangat tertekan, hidup dia sangat tertekan.
Dan kita boleh tengok negara-negara maju yang bukan Islam ni nampak je maju secara fizikal. Dan kalau kita tengok juga satu lagi negara yang mana rakyat dia adalah rakyat yang paling penat hidup dia. Paling penat menyebabkan hidup mereka sangat stres dan juga sangat lelah lah kita katakan, itu Singapura. Jadi rakyat Singapura ni hidupnya sangat kepenatan yang mereka ni kadang-kadang dah lupa dah macam mana cara nak senyum. Kalau pergi Singapura jarang nampak orang Singapura yang kerja-kerja tepi tu, yang kira dia orang ni jarang senyum lah kan. Sebab dia penat sangat gitu kan. Itu antara negara yang rakyat dia terlalu penat dalam dunia kan. Sangat penat. Itu semua bila kita bekerja semata-mata dalam menguruskan dunia kan. Jadi di Jepun ni, bila pakcik ni siap sedia nak bunuh diri, tiba-tiba lalulah seorang pemuda Muslim kan, menyapa pakcik ni kan. Pakcik buat apa tu? Cakap bahasa Jepun lah. Saya tak kerti bahasa Jepun. Tahunya arigatou gozaimasu. Tu je. Baik. Dia pun siapa pakcik ni? Pakcik nak buat apa ni? Kata pakcik tengah tunggu jam nak bunuh diri kan. Lepas tu pemuda ni ajaklah pakcik tu, pakcik ikut saya kejap. Nanti saya hantar balik pakcik. Bila sampai waktu jam bunuh diri, saya hantar balik. Dan pakcik ikut. Pakcik tu pun ikut. Dan ikut, rupanya pemuda ni bawa pergi masjid. Dan bila duduk di masjid, pakcik ni tiba-tiba terlelap. Dia bersandar kat tiang, dia tiba-tiba dia tertidur, sampailah lama dia tidur berjam-jam. Dan pemuda ni tak kejutkan. Dia biar je kan. Sampai pakcik tu bangun sendiri. Bila pakcik tu bangun sendiri, dia terjaga, pemuda tu pun kata, jom pakcik, saya hantar balik pakcik ke tempat pakcik tadi. Pakcik nak bunuh diri kan. Pakcik tu kata, tak jadilah. Tak jadi bunuh diri. Kenapa? Pakcik tu kata sebenarnya pakcik nak bunuh diri sebab dah seminggu tak dapat tidur. Kita dia terlalu tertekan lah bila tak dapat tidur. Kita mungkin kalau ada yang ada penyakit insomnia tu, itu satu tekanan hidup menyebabkan tak boleh nak tidur, dan tak boleh tidur tu pula jadi satu masalah besar. Jadi pakcik ni berfikir nak bunuh diri kan. Dan kemudian tak jadi sebab apa? Sebab bila duduk kat masjid tu tiba-tiba boleh tidur. Macam dengan begitu mudah, dengan sangat selesa, dah lama pula tu. Pakcik kata tak jadi. Jadi rupanya dengan sebab itu pakcik tu mendapatkan hidayah dan mengucap kalimah syahadah. Jadi nak bagi tahu sebenarnya betapa tenangnya kehidupan orang beriman. Tu yang kita kadang-kadang tak dapat rasakan. Mungkin di sini ada ramai yang dulunya pernah berada dalam keadaan kita katakan banyak yang baru mengucap kalimah syahadah, mungkin tak baru pun, dah puluhan tahun sekalipun, kalau cuba ingat balik kehidupan sebelum mengenal Allah dengan setelah mengenal Allah, pasti ada perbezaan. Kalau tak ada beza, maknanya ada something wrong. Belajarlah lagi kan. Belajar sebab mengenal Allah membuatkan hidup kita sangat tenang. Orang yang tak boleh tidur sampai seminggu boleh tidur dekat masjid. Itu betapa tenangnya masjid. Sebab tu orang datang kuliah selalu tertidur. Kat rumah tak dapat tidur. Alhamdulillah nikmat tidur ni satu nikmat. Cuma jangan melampau lah. Kalau banyak sangat dia jadi azab pula kan. Sebab nafsu ni suka juga tidur. Jadi kalau tidur pada kadar yang diperlukan, itu satu nikmat. Baik. Macam mana kita katakan nikmat ketenangan? Itulah yang Allah bagi pada kita. Yang Allah bagi kepada kita dalam bentuk Allah sempurnakan nikmat kepada kita dengan memberikan kita satu garis panduan dalam ajaran Allah SWT, dalam ajaran Islam. Dan Islam memberikan kita satu garis panduan hidup. Yang mana ketika kita mengikuti garis panduan hidup itu, kita akan merasakan satu ketenangan yang luar biasa. Ketenangan yang kita katakan bahawa ini sebenarnya ada banyak dalam kehidupan kita, ada banyak testimoni yang memperlihatkan bagaimana orang beriman tu sangat tenang dalam menghadapi kehidupan. Contoh, saya ingat saya pernah tengok satu interview kan, seorang yang masuk Islam setelah daripada peristiwa jatuhnya kapal terbang yang dari Malaysia ke China tu kan. Tahun bila tu jatuh di Ukraine kan? Dah berapa tahun yang lepas lah. Baik, dia kata dia sangat tertarik ketika melihat keluarga mangsa yang mana sama-sama kehilangan kematian orang-orang yang mereka sayangi. Dia kata dia melihat orang Islam begitu redha
dan begitu cepat menerima ketentuan tu. Dan maknanya mereka boleh berlapang dada walaupun sedih, nangis macam mana sekalipun, tapi mereka boleh terima keadaan di mana keluarga yang mereka sayangi, anak ke, ibu bapa ke, sanak saudara yang dia sayang, adik-beradik yang disayangi tu meninggal. Mati dalam keadaan, dalam kemalangan tu. Dan ini adalah satu ketenangan bagi kita. Ya, sebab kalau kita tak boleh bertenang dengan kehilangan orang yang kita sayang, kita akan hidup dengan sangat-sangat gelisah. Kenapa? Sebab setiap kali hilang orang yang kita sayang, kita gelisah, kita sedih yang melampau. Apatah lagi ni yang banyak orang yang kita sayang. Contohnya orang yang anak dia sampai 10, kan? Anak 10 ni 10 kali lah kita nak sedih kalau meninggal seorang-seorang. Kan? Jadi maknanya Allah bagi kepada kita satu perasaan, keyakinan, kan? Keimanan bahawa setiap manusia itu kullu nafsin dha'iqatul maut. Bahawa setiap manusia itu akan merasai kematian. Kan? Mungkin kita, mungkin orang lain, kan? Kalau kita yang pergi, biarlah kita pemergian kita adalah bukan dengan ketawanya orang, gitu kan. Biar pemergian kita itu ditangisi. Maknanya tak adalah kita sampai tahap kalau orang kata kita meninggal, orang kata, seronoknya, bagusnya, kan, lega rasa, kan. Kan kita biasa tengok tu kadang-kadang bila kita tengok cerita-cerita yang adanya seorang individu yang annoying gitu kan, yang menyusahkan hidup orang, kita rasa dia ni kalau mati kan bagus. Kadang-kadang kita tak perasan dalam kehidupan realiti tu, kita menjadi individu itu. Na'udzubillah. Dan kita harapkan supaya hidup kita ni ada manfaat, dan kalau mati kita, yang ketawa dengan mati kita, kalau kita mati kemudian ada yang ketawa, biarlah yang ketawa tu adalah musuh-musuh Allah. Dan syaitan gembira, kan, iblis gembira, kan, musuh-musuh Islam semua gembira bila dengan kematian kita. Itu maknanya petanda husnul khatimah. Ini contohnya Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW wafat, itu musuh-musuh Islam semuanya happy. Dan mereka meraihkan. Dan ketika kematian Hamzah Asadullah, kan, Hamzah singa Allah, itu pun orang kafir sangat gembira, kan, berbahagia. Jadi kalau kematian yang begini, maknanya itu petanda itu kematian yang baik. Maknanya biarlah orang yang dekat dengan Allah itu menyayangi kita. Jadi kalau kita nak ada musuh, pastikan musuh kita adalah orang yang jauh daripada Allah. Maknanya musuh kita adalah syaitan di kalangan jin dan manusia. Jangan jadikan kawan-kawan kita ni sama-sama orang beriman ni sebagai musuh. Kadang-kadang jiran tetangga kita, kan, kawan-kawan sekerja kita, itu semua kawan-kawan adalah teman-teman seagama kita, yang mana mereka adalah saudara kita. Itu kata Nabi SAW. Dan Allah juga pesan, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang yang beriman tu, sesama orang yang beriman adalah bersaudara. Baik. Jadi dalam ayat ni Allah sebut, kami telah sempurnakan keimanan, kami telah sempurnakan nikmat kami. Jadi apa dia nikmat yang Allah sempurnakan kepada kita? Iaitu dengan diutuskan kepada kita semua Rasul. Jadi pengutusan Rasul sebagai khatimul anbiya, sebagai penutup kepada Nabi-Nabi, itu adalah satu yang disebutkan sebagai nikmat yang paling sempurna. Jadi maknanya bila Allah utuskan dan Nabi Muhammad SAW itu, maka sempurnalah segala nikmat yang telah pun Allah kurniakan kepada kita. Dan nikmat Allah bagi ni, kalau kita nak kira satu persatu, tidak terhitung. La tuhsuha, kita tidak akan dapat hitung satu persatu. Kalau kita nak kira nikmat yang ada pada badan kita saja, tubuh kita tak keluar daripada tubuh kita, itu 24 jam kita sebut pun tak selesai. Kalau kita sampai habis, boleh sampai sebut dalam masa berapa saat je apa nikmat Allah bagi pada badan kita, maknanya kita tak tahu. Kita tak tahu dan tak kenal pun apa sebenarnya yang ada pada tubuh badan kita. Dan kalau kita cerita contohnya nikmat rambut saja. Rambut saja 1 jam. Nak cerita pasal rambut, nikmat rambut saja. Mula dengan rambut, Allah bagi rambut kepada kita. Bayangkan kalau kita tak ada rambut, kan? Boleh tahulah macam mana orang yang botak kepala dia tu, kan? Macam mana sejuknya kepala dia, kan, bila duduk dalam aircon misalnya, macam mana panas ni bila kena cahaya matahari, kan. Maknanya betapa sakitnya kepala tu bila tak ada rambut, kan. Kemudian macam mana rambut tu, nikmatnya Allah tumbuhkan rambut tu semakin panjang. Dan kenapa bulu mata kita tak tumbuh macam rambut? Bayangkan kalau bulu mata kita tumbuh sama macam rambut, kan. Bulu mata kita tu macam akan jadi panjang lah, panjang sampai ke pinggang, kan. Kita kena potong pula bulu mata kita, jenuh, kan.
Kemudian alis kita kenapa tidak memanjang sebagaimana rambut kita? Macam mana pertumbuhan rambut tu Allah boleh bagi kan? Lepas gugur dia tumbuh lagi, gugur tumbuh lagi kan? Dan disebutkan pula rambut sebagai mahkota wanita kan. Itu baru cerita rambut tu, tak cerita habis lagi. Kalau orang yang tahu tentang ilmu sains mungkin akan lebih mendalam lagi kan. Kemudian cerita pula tentang mata kan, nikmat mata. Macam mana Allah jadikan mata kita ni kemudiannya boleh memandang secara stereotype, kita sebut kan. Kita boleh pandang 180 darjah kan. Apa keperluan dia, apa kepentingan dia. Dan sebenarnya mata manusia, apa rahsianya mata manusia dua-dua menghadap depan. Kenapa mata kita tak macam mata ikan kanan kiri kan? Kenapa tak macam mata mata mungkin mata kucing yang agak dia depan tapi dia agak gitulah kita katakan ke kanan ke kiri sikit, dia tak betul-betul depan macam tu. Kenapa mata kita depan betul-betul? Itu salah satunya. Haiwan tahu, haiwan walaupun tak belajar, Allah dah bagi tahu dia feeling. Allah bagi tahu feeling. Sebenarnya mangsa itu matanya selalu kanan kiri. Haiwan mangsa. Right? Kalau pemangsa itu matanya kat depan. Jadi antara pemangsa besar, harimau contoh kan, harimau mata dia agak depan. Tapi pemangsa paling hebat dan paling atas kedudukan dia dalam dunia ni adalah manusia. Sebab tu mata dia betul-betul dua depan. Jadi binatang kalau tengok manusia dia dah automatik ketakutan. Sebab itulah kenapa binatang tu bertindak. Kena tahu kenapa binatang berkasar dalam tindakannya. Kenapa ular patut mematuk. Kenapa kucing mencakar. Kenapa haiwan-haiwan ni bertindak dengan tindakan ganas ketika spontan dia nampak kita. Sebenarnya dia ketakutan. Jadi dia tu dibagi satu fitrah kan. Bila dia rasa takut maka dia akan mengeluarkan senjata dia. Itu dia punya fitrah. Jadi kita hanya perlu membuatkan haiwan itu merasa tenang gitu. Mengetahui bahawa kita bukan lawan dia. Sebab secara spontan dia akan anggap kita lawan. Apalagi kita tu memang benci dia. Kita nampak je binatang tu, kita terus benci dia. Dia lagilah rasa kita tak suka dia, dia rasa kita musuh dia. Itu kunci dia. Jadi itu semua merupakan nikmat mata. Belum lagi cerita satu tubuh kita lah. Itu belum cerita organ dalaman, baru cerita luaran. Baik. Jadi itu nikmat yang cukup banyak pada diri kita hari ni. Dan kemudian pada alam sekitar kita pun ada nikmat yang cukup banyak. Tapi Allah kata nikmat itu semua sempurna dengan diutuskan Rasul. Jadi hanya orang yang berilmu, orang yang memahami saja yang akan tahu dan faham apa maksud nikmat bila diutuskan Rasul. Apa nikmatnya bila Rasul diutuskan kepada kita? Baik, nikmatnya adalah di sini ayat ni Allah sebut Rasul tu buat apa? Dia membacakan ayat-ayat kami kepada kamu. Dan maksudnya nikmat yang Rasul bawa kepada kita itu adalah ayat-ayat suci Al-Quran, adalah ilmu syariat, ilmu akidah, ilmu akhlak yang didatangkan ataupun dijelaskan oleh Nabi SAW kepada kita. Itu nikmat yang sangat besar. Dan sebab manusia, kita tahu dalam kehidupan dunia ni, manusia yang nak menjalani kehidupan dengan cara yang terbaik, dia tak boleh tidak, dia mesti mengkaji. Mesti mengkaji cara hidup macam manakah yang terbaik untuk seorang manusia. Kalau dia nak hidup dengan cara yang terbaik lah. Contohnya dia nak tahu manusia ni paling baik bangun waktu mana. Paling baik tidur waktu mana. Paling baik makan waktu mana. Paling baik tidur berapa jam. Paling baik exercise terbaik untuk kita apa dia. Jadi manusia tu dia kena kaji satu-satu. Dan cuba tengok dalam usia kehidupan kita, ada tak peluang kita nak kaji semua tu? Apalagi kaji yang masuk makmal ini bukan semua orang boleh buat. Maka Islam telah pun memberikan kepada kita jawapan kepada semuanya dengan memberikan kepada kita satu cara hidup dengan berasaskan nama haram, halal, harus, makruh, wajib, sunat. Itu semua namanya saja wajib, sunat tu kita tahunya dapat pahala tak dapat pahala. Tapi sebenarnya kalau ikutkan apa yang wajib, itulah kalau kita laksanakan, itulah basic paling asas cara hidup terbaik untuk kita. Sama ada secara duniawi maupun ukhrawi. Maksudnya, contoh kalau kita nak tahu yang wajib untuk kehidupan kita, wajib adalah rukun Islam. Mengucap kalimah syahadah. Baik, mengucap kalimah syahadah ni apa kebaikannya untuk kita? Kita tak tahu tu, nak kena kaji secara saintifik. Baik. Ya, sekarang ni gini, kita hanya perlu yakin saja.
Sebab itu jalan paling mudah dengan kemampuan yang kita ada. Kecuali ada saintis kat sini yang boleh masuk makmal, buatlah kajian. Apakah yang ada di sebalik kalimah syahadah yang membuatkan bila kita mengucapkan kalimah syahadah itu merupakan satu satu cara satu pembentukan cara hidup yang sangat baik untuk kita. Baik. Kalau kita nak cungkil hikmah sedikit kan, kita katakan mengucap kalimah syahadah kan menjadi satu asas tunjang yang mana kalau kita ibaratkan kalau kita bina sebuah rumah, maka kita dah bina satu tiang foundation yang sangat kuat. Yang menyebabkan walau apa pun yang terjadi kepada diri kita, kita dah ada asas bahawa Allah dan Rasul ada bersama dengan kita. Dan sebab manusia ni gini, kita kalau masa tengah duk elok-elok, tengah hidup bahagia, ada manusia sekitar kita, okey kan? Kita bergantung hidup dengan manusia. Tapi ketika manusia kemudiannya habis, tak tahu nak buat apa dalam hidup dia bila ada masalah yang sangat besar, akhirnya cari Tuhan. Itu fitrah kita. Kalau kita misalnya hanyut di tengah lautan yang sangat luas dan tidak ada siapa pun manusia yang boleh kita minta tolong, siapa kita cari? Masih cari manusia ke? Handphone tak ada, tak boleh nak calling-calling siapa-siapa. Hanyut dah dalam laut. Kapal kita tenggelam. Kita tersadai di satu batang kayu di tengah lautan yang kita tak pandai berenang. Siapa kita cari? Masa tu kita akan cari Allah. Jadi itu fitrah manusia. Maka kalimah syahadah itu dah cukup untuk memberikan satu ketenangan hidup yang sangat besar kepada kita. Bahawa dalam apa pun keadaan kita, Allah bersama kita. Allah ada dengan kita. Sebab itulah sebenarnya azan. Azan itu merupakan satu hikmah yang sangat besar. Adalah salah satunya. Azan itu memberikan ketenangan kepada orang yang hidupnya sebatang kara. Jadi kita mungkin kalau yang ramai-ramai, kita hidup ramai-ramai, kita tak perasan. Tapi orang yang hidup seorang-seorang, bila dengar azan, itu merupakan satu nikmat di mana dia merasakan dia tidak sendirian. Ada tu, suara azan tu menyebabkan dia merasa masih ada manusia yang bersama dengan dia. Sebab dia bersama dengan suara azan tu. Kalimah syahadah yang ada dalam suara azan tu ada dalam hati dia. Baik. Kemudian itu nikmat tentang diutuskan Rasul, dan bentuk nikmat tu adalah yang pertama apabila Rasul menjelaskan kepada kita ayat-ayat Allah, dan kemudian dia menyucikan kamu dia menyucikan kamu dan mengajarkan kepada kamu Alkitab, Al-Hikmah. Maknanya Nabi SAW juga menyucikan kita. Menyucikan yang macam mana? Suci ni dia ada dua. Ada suci zahir dan ada suci batin. Dan maknanya Islam tidak pernah mengenepikan salah satu daripada kedua-duanya. Jadi yang namanya suci batin, dia mestilah melibatkan hati kita. Maka Islam mengajarkan kepada kita penyucian hati. Dan sebab tu Allah jelaskan qad aflaha man tazakka, telah berjayalah orang yang menyucikan hatinya. Jadi maknanya kalau kita nak jadi orang yang berjaya, maka kita sucikan hati kita. Kita bersihkan hati kita. Itu penyucian hati, dan Islam mengajarkan garis panduan. Maknanya hati kita ni sebenarnya, kita ni merasa gelisah dan berat sangat hidup kita apabila hati kita kotor. Jadi kita tu tengok orang lebih sikit, kita dengki. Dan kita tengok orang lebih hebat daripada kita, kita rasa sakit hati. Dan kita bila orang tidak menghormati kita, kita rasa tersisih. Itu semua penyakit-penyakit hati. Kemudian bila kita melakukan sesuatu yang orang tak tahu, dan kita rasa tak ikhlas. Bila kita buat sesuatu kemudian orang hina kita padahal kita sedang melakukan kebaikan, kita rasa tak adil. Itu semua penyakit-penyakit dalam hati kita. Yang itu yang buat kita gelisah hidup. Sebab tu hidup kita akan sangat tenang kalau kita selalu memaafkan orang. Usahalah belajar tiap-tiap malam sebelum tidur, maafkan orang. Maafkan semua orang. Niatkan dalam hati kita, ya Allah, aku maafkan semua orang yang ada di sekeliling aku. Tidurlah dalam keadaan lapang dada. Jangan simpan dendam walau satu malam pun. Itu menyebabkan hidup kita sangat gelisah, otak kita berat, hati kita tak tenang. Baik, itu nikmat yang Nabi SAW ajarkan kepada kita dalam konteks menyucikan batin, dan kemudian Nabi SAW ajarkan kepada kita pula menyucikan zahir. Zahir umat Islam. Umat Islam adalah umat yang paling suci, paling bersih. Kenapa? Kita tu ambil wuduk 5 kali sehari. Dan cuba tengok
anggota wuduk yang kita duk ambil ni. Kan? Kita kan anggota wuduk ni kan muka, tangan, kaki, hujung kepala, kan, telinga. Itu semua anggota-anggota zahir. Bagi lelaki telinga nampak lah, perempuan tak kan. Maknanya anggota-anggota yang kalau kita tengok secara logiknya memang itu yang zahir yang paling mudah terkena kuman-kuman. Sebab tu kalau umat Islam tu betul-betul bersih dan suci sebagaimana Islam ajarkan, musim-musim COVID ni kita memang selalu disuruh basuh tangan pun. Dan kita kalau kita betul bersih dan suci macam mana Islam ajarkan, memang kita tak rasa beban lah untuk selalu basuh tangan. Kan? Islam kan, umat Islam diajarkan selalu basuh tangan bila nak wuduk. Wuduk pula kalau yang biasa solat sunat duha, tahajud, maknanya dia wuduk bukan 5 kali sehari lah, lebih daripada tu. Kan? Bahkan kita diajarkan untuk selalu mengekalkan wuduk kita. Kan? Kalau batal wuduk, kita ambil wuduk lagi. Kalau sihat lah, kalau jenis yang perut dia berangin, nasyid duk keluar angin tu susah lah. Kan? Kalau yang tak ada apa-apa masalah kesihatan, cuba usahakan untuk kekalkan wuduk kita. Dan kemudian sebelum makan, sunat basuh tangan walaupun nak makan pakai sudu. Kan? Bila kita nak pegang sesuatu benda ataupun lepas kita pegang satu benda yang kotor, maka kita disuruh basuh tangan. Jadi sebelum makan basuh tangan, lepas makan pun kita basuh tangan lagi. Dan banyak kali kita basuh tangan. Itu bersih. Tapi kena faham, bersih dengan suci ni beza. Kan? Ada beza. Ada yang sama, ada yang beza. Jadi tak semua bersih itu suci dan tak semua suci itu bersih. Contoh macam mana? Contoh, air satu baldi, kan? Air satu baldi bersih kan? Air tu air paip lah, satu baldi, air jernih kan? Dan tiba-tiba jatuh tahi cicak. Bersih lagi tak air tu? Kalau kita tak nampak air tahi cicak tu, air tu masih jernih kan? Ada bertukar bau apa-apa? Tak, tak bertukar bau. Ada bertukar rasa? Tak, jangan cuba rasa sebab ada tahi cicak dalam tu. Cuma kadang bila kita tak nampak tahi cicak tu, air tu saja, misalnya lepas baldi tu jatuh tahi cicak, kita pun cedok satu gayung. Baik, dalam gayung tu kita boleh tengok bau, warna dan rasa tak berubah, masih tetap jernih, baunya masih bau air biasa, rasa dia masih tetap rasa air biasa, air paip. Tapi dia najis. Jadi dia nampak bersih tapi najis. Sebab ada najis yang jatuh dalam air baldi yang tak sampai 2 kolah. Kan? Baik. Kemudian sebaliknya. Misalnya kita duduk kat tepi bendang kan? Duduk kat bendang. Air bendang tu, itu keruh kan? Kalau kita cedok satu gayung air bendang tu keruh kan? Dia tak jernih kan? Dia warna coklat lah, warna tanah. Tapi suci tak? Suci. Tengok kita kalau samak kan, kita guna air tanah kan. Air tu kan keruh. Tapi dia boleh menyucikan. Dia suci dan menyucikan. Tapi dia tak bersih. Sebab warna dia tak jernih kan. Warna dia warna coklat-coklat gitu. Pakaian kita misalnya kan. Pakaian kita yang ada terkena setompok darah. Kan? Mungkin darah tu kita nampak dia melekat kat situ je, satu bahagian je kan, darah kat tempat tu nampak macam dia dah kering lah, tak basah dah. Dan kalau kering memang tak ada masalah lah, cuma kalau dia baru kena tu kan, kalau sebesar duit 50 sen tu maknanya dia dah najis. Tapi kadang mungkin kita tak nampak dan kita tak rasa kotor, misalnya dia kena kat belakang kita kan, dan kena darah telekung kita, misalnya kena darah kat bahagian belakang, kita tak nampak. Baik, dia nampak bersih lah telekung tu, kita nampak dari depannya bersih, tapi dia najis. Kan? Sebab ada darah kat belakang telekung tu yang kita tak nampak. Ada pun kalau kita kata bersih, itu bukan mesti najis. Kalau bersih bukan mesti suci. Kan? Jadi telekung tadi kita nampak bersih, tapi dia najis sebab ada tumpukan darah di belakang telekung. Baik. Kemudian kalau suci, kan? Kadang-kadang kita kata nampak kotor tapi dia suci. Contohnya pakaian kita baru sudah keluar daripada bendang, berselut penuh ni kan, bertanah-tanah kain kita kan, boleh tak solat waktu tu? Dan kalau kita dah ambil wuduk, boleh solat dengan pakaian yang bertanah-tanah kan. Malah tak boleh solat dengan telekung tadi yang nampak bersih tapi ada setumpuk darah kat belakang telekung yang kita tak nampak.
Tapi pakaian yang keluar bendang yang kita nampak kotor tu, berselut-selut tu, boleh solat dengan pakaian tu sebab dia suci. Tanah kan suci. Nah, itu beza sikit. Bersih dengan suci. Sebab tu ada orang pernah tanya, uh, kalaulah dia uh, nak beli buah kat tepi jalan ni, buah potong, antara orang Islam jual dengan orang bukan Islam, kan? Dia tengok yang orang Islam jual tu air dia tak bersih. Dia guna untuk cuci buah tu air dia tak bersih. Yang orang bukan Islam tu dia tengok air dia bersih. Dan jadi elok dia pilih yang mana, nak beli dekat siapa. Yang penjual yang Islam ke yang bukan Islam. Baik. Nombor satu, kalau penjual Islam tu kita lihat sebagai, misalnya secara zahirnya dia menutup aurat dengan baik, maknanya dia menjaga hukum hakam Islam, waktu solat dia pergi solat, maknanya kita boleh yakini keislaman dia sebagai Islam yang benar, sebab orang Islam pun ada banyak jenis juga. Ada orang Islam tak faham hukum hakam, tak reti najis suci ni, tak reti. Nah, yang tu dia kita tak kira. Baik. Kalau orang Islam tu orang Islam yang benar, yang tahu tentang hukum hakam, maka walaupun nampak air yang dia buat cuci buah tu tak bersih, kita nampak tak bersih, tapi kan boleh jadi suci. Macam yang kita sebut tadi lah. Kalau air tanah tu nampak tak bersih, tapi dia suci. Dibandingkan dengan kalau orang bukan Islam, dia memang totally tak tahulah apa itu najis, apa tu suci, apa tu halal, apa tu haram, sebab tak ada dalam hukum hakam agama dia. Kalau ada sekalipun, kadang-kadang dia tak belajar pun, dan yang paling utama memang tak samalah hukum hakam Islam dengan hukum hakam agama lain. Halal haram kita tak sama definisi dia. Jadi bila mereka tak faham tentang suci najis, dah tentu mereka takkan kisah tentang suci najis. Dan contoh kan, kalaulah dia air dia tu, sumber dia adalah air dalam baldi yang dia ambil daripada rumah dia, yang baldi tu ada anjing dia duk jilat minum air dalam baldi tu. Itu najis satu baldi. Tapi yang kita nampak bersih kan, kalau dia cedok satu gayung, kita tak nampak masa anjing tu jilat. Dia cedok satu gayung, kita boleh nampak. Kan air tu jernih, kita nampak air tu jernih, bau dia bau air kan, tak ada tak ada bau rasa ataupun warna yang pelik-pelik gitu kan, normal, nampak bersih kan? Tapi dia najis. Jadi pilihlah kepada tanyalah iman kan? Pilih yang mana kita nak kan? Maknanya kalau ikutkan orang Islam ni sebagai orang Islam, kita ada amanah bahawa kita sebelum kita dilahirkan, kita telah pun tanda tangan satu perjanjian. Kalau ingat lagi di Lauh Mahfuz, sebelum lahir, sebelum masuk ke rahim ibu, kita sign satu perjanjian. Saya kata kalau ingat lagi, maksudnya janganlah cuba-cuba ingat. Sebab memang tak ingat. Siapa ingat, itu ada masalah. Normalnya kita tak ingat. Sebab tu Allah ingatkan dalam Quran. Perjanjian tu apa? Perjanjian tu adalah perjanjian untuk kita selalu mentaati perintah Allah. Kan? Bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah, dan kita akan selalu mentaati perintah Allah. Jadi manusia ni ketika lahir ke dunia, kemudiannya lupa tentang kewajipan tu. Kan? Itu kebanyakannya. Okay? Dengan cara apa kita lupa? Sebab kita tak belajar balik apa dia perintah Allah. Kita tak tahu apa yang Allah perintahkan kepada kita, maka kita dengan mudah melanggar perjanjian tu. Dan maka kita akan dipersoalkan semula di hadapan Allah SWT. Baik. Dalam ayat ni 151 tadi, menyucikan kamu dan mengajarkan kepada kamu Alkitab dan Al-Hikmah. Maksudnya ialah Nabi SAW mengajar kepada kita Al-Quran dan As-Sunnah. Baik, ini merupakan salah satu daripada tugas Nabi SAW sebagai Rasul Allah. Jadi tugas Nabi SAW sebagai utusan Allah, itu yang pertama adalah menyucikan kita, dan menyucikan zahir dan batin kita. Dan sebab itu kalau kita dalami ajaran Islam, dia akan selalu mengajar kita untuk selalu berada dalam keadaan suci, zahir dan batin. Kan? Dan orang Islam yang berjaya adalah orang yang suci zahir dan batin. Baik, kemudian tugas Nabi SAW juga sebagai Rasul, sebagai utusan Allah adalah menyampaikan semua isi kandungan Al-Quran, menjelaskan isi kandungan dia, dan mengajarkan kepada kita As-Sunnah. Ini tugas Nabi. 3 Cuma kalau tengok perkataan dalam ayat tu, As-Sunnah tu dia guna perkataan Al-Hikmah. Al-Hikmah ni kalau ikutkan hikmah. Hikmah tu maknanya kebijaksanaan. Jadi Al-Hikmah ni ditafsirkan sebagai As-Sunnah. Dan sebagai sunnah Nabi SAW, salah satunya adalah disebabkan oleh sunnah Nabi SAW, apa saja yang Nabi SAW ajarkan kepada kita. Sunnah ni maksudnya apa? Sunnah ni adalah
apa sahaja yang disandarkan kepada Nabi SAW sama ada dari segi kata-kata, perbuatan maupun diam Nabi SAW. Itu definisi dia. Sunnah adalah setiap sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW sama ada kata-kata, perbuatan atau diam Nabi. Itu sunnah. Baik. Jadi semua yang Nabi tunjukkan kepada kita itu merupakan satu kebijaksanaan dalam hidup. Jadi kalau kita belajar dan kita mengamalkan segala yang Nabi SAW ajarkan, maka kita telah pun memilih jalan hidup yang bijak. Ini kalau kita nak tahu sebenarnya Allah dah pun ajarkan kepada kita melalui Nabi SAW, dan juga sebenarnya kajian saintifik telah pun banyak mengkaji. Saya ingat masa saya zaman belajar dulu, saya duduk Mesir dulu, saya suka baca ni kajian-kajian saintifik ni, dan saya compile dalam buku saya binding. Tiap kali jumpa, kalau majalah tu ataupun buku tu saya punya, saya potong lah, saya akan gunting, kumpulkan. Kalau saiz dia A4 terus binding, kalau tak A4 saya tampal atas kertas A4 dan binding. Ada jilid berjilid. Nak cerita tentang setiap satu amalan, kajian-kajian saintifik tu dah ada gitu, yang mengkaji setiap satu amalan dalam Islam secara saintifik, bahawa dia mendatangkan faedah yang sangat besar, hatta kepada niat. Ini kajian saintifik yang disembunyikan, sebab bila bagi tahu tentang manfaat niat, Islam kan selalu ajar tentang niat. Sesuatu amalan tidak akan diterima tanpa niat, dan satu amalan tidak akan sah tanpa niat. Kalau kita solat 4 rakaat tapi tak niat usolli, tak niat bukan dengan lafaz dalam hati kita sekalipun, kita tak niat itu solat, maka dia hanya menjadi pergerakan kosong, tak sah solat tu. Jadi itu kata niat. Bila kita niat untuk buat baik saja kita dah dapat pahala. Kenapa sampai macam tu? Sebab niat tu ada kuasa yang sangat besar, yang secara saintifik telah pun mempengaruhi lebih daripada 50% tindakan kita. Sebab tu kita disuruh selalu niat untuk buat benda baik. Itu antara banyak lagi kajian-kajian yang mengkaji setiap hikmah di sebalik daripada perintah-perintah yang Allah turunkan kepada kita. Jadi sama ada wajib. Kalau wajib tu maknanya dia punya manfaat dia sangat besar kepada kita. Dan kalau kita tinggalkan kewajipan, bermakna akan datang kemudaratan dalam hidup kita. Cuma kita kadang tak sedar. Kita bila kata wajib, kita rasa apa ni main wajib-wajib ni, kan? Takkan yang ni berdosa, yang tu berdosa. Tak. Kalau bahasa mudahnya kita disebut benda ni baik untuk kesihatan kita, benda ni baik untuk kebahagiaan kita, itu pasti kita akan suka. Tapi Islam meletakkan bahasa, bahasa fiqahnya wajib. Wajib tu maknanya benda yang memang sangat baik untuk kita, kalau kita tinggalkan dia sangat mudarat. Sebab itulah orang Islam, saya pernah tengok satu, kan ada orang paling gemuk dalam dunia, paling gemuk dalam dunia ni, yang terakhir, yang latest sebelum dia meninggal tu orang Islam. Jadi saya mula-mula dengar orang paling gemuk dalam dunia, saya kata ni bukan orang Islam ni. Orang Islam dia takkan jadi paling gemuk dalam dunia. Kenapa? Sebab kita solat. Solat tu adalah satu senaman minimum yang tidak akan membuatkan kita mengalami kegemukan yang sangat melampau. Apalagi sampai jadi paling gemuk dalam dunia. Akhirnya bila kata orang Islam, saya pun tengoklah dokumentari. Moga-moga Allah ampunkan dosanya. Rupanya apa yang dia lakukan adalah dia masuk bilik dia, dan semenjak dia masuk bilik duduk atas katil tu, dia tak bangun-bangun daripada katil dia sampailah berapa tahun lah kan, sampai badan dia membesar dan tak boleh keluar dari bilik tu. Jadi bila cerita tak bangun daripada atas katil, makanan pun orang bawa, dia sekali makan 5 biji burger minimum. Kemudian sampai mandi pun dah tak boleh dah, orang kena mandikan sebab kulit dia tu berlipat-lipat. Dan jadi daging ni tu, kalau peha, ada orang peha 2-3 lipat tu, dia tu boleh kata 10 lipat. Ada lipatan-lipatan, dan memang kena angkat satu untuk bersihkan celah-celah. Jadi macam apa kita nak kata, angkat satu daging bersih celah ni, angkat lagi daging bersih celah ni. Jadi orang lain yang kena mandikan. Dan apa yang dia buat hanyalah makan, tidur, tengok TV, makan, tidur, tengok TV. Dan bila kata tak bangun daripada katil tu, maknanya tak solat. Tak solat. Mungkin Islamnya hanya pada nama kan. Kalau kita solat, kita takkan mengalami keadaan yang seumpama tu. Maknanya mula-mula masuk bilik tu, dia boleh masuk ke pintu. Lepas tu dia punya badan membesar sampai dia tak boleh keluar ke pintu. Jadi waktu dia sakit sebab jantung gagal untuk mengepam darah ke seluruh badan dia, nak dibawa ke hospital, terpaksa dipecahkan pintu bilik dia. Maknanya berapa lama tu dia tak keluar dari bilik dia.
Jadi tu maknanya nak kata cara hidup Islam tidak akan membuatkan kita sampai berpenyakit yang sedemikian. Dan tak guna pun kita dapat rekod dunia kan. Mungkin dapatlah rekod dunia masuk nama manusia paling gemuk dalam dunia. Kan orang suka ni masuk buat benda untuk masuk dalam World Book of Record. Nak masuk rekod Malaysia, rekod dunia. Ada orang yang ni kuku dia panjang, tak pernah dipotong. Nak masuk rekod dunia. Yang tu bukan Islam, tu orang India. Sebab orang Islam tak boleh kuku panjang macam tu. Macam mana nak bersuci? Kuku dia panjang ni sampai tahap dia dah tak mampu untuk bersihkan diri dia sendiri. Dan mandi, cebok, semuanya isteri dia buatkan. Panjang dia tu sampai tahap berlingkar-lingkar. Panjang, berlingkar-lingkar, berpusing-pusing-pusing. Tidur pun tangan dah kena letak tempat lain. Menderita lah sebenarnya. Tapi sebab nak masuk rekod dunia, dia buat juga. Kuku dia tak ada rupa kuku manusia lah. Itu maknanya kita kata cara hidup Islam mengajarkan kita dengan satu kehidupan yang sangat indah dan terbaik untuk kita. Jadi bila kita kata sunnah untuk kita selalu membersihkan diri kita kan, termasuk kuku kita pun kita kena bersihkan. Itu sebenarnya adalah untuk kebaikan kita. Baik. Jadi maknanya apa saja yang Nabi ajarkan, apa saja yang Nabi jalankan dalam kehidupan Nabi, sama ada Nabi ajar melalui lisan kata-kata, melalui hadis-hadis Nabi, Nabi ajar cara hidup kepada kita, atau Nabi ajar kepada kita cara hidup melalui contoh teladan perbuatan Nabi SAW, ataupun melalui diam Nabi. Jadi Nabi tengok sahabat buat, Nabi diamkan, atau Nabi iakan. Maka itu semua adalah contoh teladan yang sangat baik kepada kita. Itu sebab dinamakan juga dengan nama lain sunnah Nabi ni sebagai hikmah. Sebab semuanya adalah satu langkah pelaksanaan cara hidup yang penuh bijaksana. Kalau kita bijak, maka hiduplah dengan cara Nabi SAW. Tengok jadual hidup Nabi SAW. Nabi buat apa? Nabi bangun pukul berapa? Bangun tidur ni jangan tunggu azan subuh. Apalagi subuh gajah. Dan bangun tidur ni adab dalam kehidupan kita. Imam Al-Ghazali kata, bangunlah sebelum subuh. Minimum sempat solat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Tu paling lewat tu. Dan kalau dah sampai tak dengar azan subuh, cuba perbaiki. Itu cara hidup yang baik. Dan apa lagi yang Nabi, nikmat besar sangat yang Nabi buat kepada kita adalah Nabi mengajar kepada kita sesuatu yang belum pernah kita ketahui. Cuba bayangkan kalau tidak diutuskan Nabi SAW. Bayangkan kita ni dalam hidup kita hanya melaksanakan benda-benda yang kita tahu secara keturunan je. Daripada keturunan nenek moyang kita semata-mata. Dan kita tak tahu apa yang Islam ajarkan. Kita tak tahu apa yang Nabi ajarkan kepada kita. Dan kita akan hidup dengan sangat primitif, ketinggalan gitu. Kalau kita nak maju, kalau kita nak jadi umat yang hebat, maka kita kena ikuti apa yang Nabi SAW ajarkan kepada kita. Ada banyak benda yang kita tak pernah tahu dalam hidup kita. Yang Nabi ajar kepada kita. Kan banyak tu hadis Nabi SAW yang Nabi mulakan dengan tahukah kamu, maukah engkau mengetahui. Contoh kan Nabi kata, maukah engkau tahu mengenai amalan apakah yang ringan di lidah tetapi berat di timbangan. Itu kan kita tak pernah tahu kan. Dan kalau Nabi tak ajar, kita tak pernah tahu. Apa dia? Zikir yang bunyinya Subhanallahil Azim, Subhanallah wa bihamdih. Kalau Nabi tak ajar, kita tak pernah tahu. Dan akhirnya bila kita tak pernah tahu apa yang kita buat dalam hidup kita, kita berzikir, tahunya zikir biasa tu lah. Istighfar, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Kita tak tahu banyak lagi zikir-zikir yang Nabi ajarkan, yang mana dengan kepelbagaian zikir ni, hidup kita menjadi lebih tenang dan indah. Dan zikir-zikir itu adalah sesuai dengan apa yang kita perlukan dalam kehidupan kita, sesuai juga dengan suasana dan juga keadaan diri kita. Misalnya zikir waktu kita sedih. Ada juga doa-doa yang Nabi ajarkan kepada kita. Itu semua adalah nikmat yang sangat besar. Baik, sekarang boleh nampak dah apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan nikmat besar, yang nikmat paling utama dan kesempurnaan nikmat itu adalah dengan kedatangan Nabi SAW kepada kita. Dengan diutuskan Rasul SAW kepada kita. Kalau kita pernah merasakan zaman tidak mendapatkan hidayah, sama ada ketika kita belum mengucap kalimah syahadah ataupun ketika kita dalam keadaan jahil, walaupun dah Islam sejak lahir tapi kita jahil dengan agama, cuba ingat balik perbezaannya setelah kita mengenal agama.
Ketenangan hidup tu sangat beza. Dan itulah dia bukti bagaimana Nabi SAW itu membawa dan memberikan ketenangan dalam kehidupan kita. Baik, ayat 152. Fadhkuruni, kerana itu maka ingatlah kamu kepadaku, adhkurkum, maka aku akan ingat kepada kamu. Washkuruli, dan bersyukurlah kepada aku, wala takfurun, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Baik, makna penuhnya, kerana itu ingatlah kepadaku, nescaya aku akan ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Baik, kita tengok maksud bila disebut mengenai dengan ingatlah kamu kepadaku, nescaya aku akan ingat kepadamu. Zaid bin Aslam dikatakan bahawa daripada Zaid bin Aslam dikatakan bahawa Musa alaihissalam berkata, wahai Tuhanku, bagaimana caranya bersyukur kepadamu? Ni ayat ni, tadi ayat 152 ni ada perintah untuk bersyukur, washkuruni. Baik, jadi Nabi Musa alaihissalam pernah tanya, macam mana cara nak bersyukur? Maka Allah kata, ingatlah aku dan jangan kamu melupakan aku. Itu kaedah bersyukur. Jika kamu mengingatku, maknanya kamu telah bersyukur kepada aku, dan apabila kamu melupakan aku, maknanya kamu telah pun mengkufuri aku. Ini maksud ayat ni. Jadi maknanya ingat Allah itu tanda kita bersyukur. Jadi ada orang dia ingat kalau Alhamdulillah maknanya syukur. Ya, Alhamdulillah adalah lafaz syukur. Kemudian ada lagi syukur dengan perbuatan. Syukur dengan perbuatan maknanya kita beribadah kepada Allah, itu tanda syukur. Yang mana Nabi SAW ketika solat sampai bengkak kakinya, Sayyidatina Aisyah tanya, kenapa engkau solat sampai begini ya Rasulullah? Padahal engkau telah pun diampunkan dosa. Maka Nabi kata, afala akuna abdan syakura. Afala akuna abdan syakura. Tak bolehkah aku nak jadi hamba Allah yang bersyukur? Maknanya semakin banyak ibadah kita menunjukkan semakin kita bersyukur kepada Allah. Semakin besar usaha kita melaksanakan kewajipan dan sunnah-sunnah Nabi SAW, maka semakin membuktikan bahawa kita ni seorang yang bersyukur kepada Allah SWT. Ni bulan Syawal ni, siapa yang usaha gigih untuk puasa 6, itu tanda kita bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat kesihatan yang Allah bagi pada kita. Dia bukan cakap kosong lah kiranya. Bersyukur ni dia bukan cakap kosong. Dia mesti dibuktikan dengan perbuatan. Baik. Dan kemudian yang paling inti adalah ingat Allah. Itu inti dia. Ingat Allah sepanjang masa menunjukkan kita hamba yang sangat bersyukur kepada Allah. Tapi kalau kita ingat pada ketika-ketika tertentu saja, ingat Allah waktu solat, itu pun kadang waktu solat tak ingat Allah juga. Ingat nasi kat dapur. Ingat open house kejap lagi. Jadi yang kita ingat bukan Allah juga. Jadi maknanya ayat ni memberitahu bahawa ingat Allah itu tanda kita bersyukur. Baik, doa hari ni sebenarnya doa minggu lepas tu sepatutnya doa hari ni. Jadi saya dah tershare doa yang minggu lepas kan, doa tentang syukur kan. Sekejap kita tengok balik doa yang minggu lepas. Doa minggu ni doa yang sepatutnya kita bincang minggu lepas. Doa minggu lepas, doa supaya kita bersyukur. Baik, ini yang minggu lepas. Doa, jadi saya buat kat atas tu, kat atas ni surah Al-Baqarah ayat 148 hingga 150 yang kita bincang hari tu. Sebenarnya ini doa untuk ayat 151 hingga 152. Kita dah tengok minggu lepas kan. Jadi tak apa, mungkin dah screenshot juga kan minggu lepas. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati, sebab ayat 151 hingga 152 ni menyuruh kita untuk bersyukur. Jadi kita minta supaya kepada Allah SWT supaya kita ni menjadi hamba yang bersyukur, dan bila cerita tentang syukur dia tak boleh dinafikan dan tak boleh dipisahkan dengan amal soleh. Sebab tu dalam doa ni kita minta supaya, wahai Tuhanku, ilhamkanlah daku supaya tetap bersyukur akan nikmat-Mu, dan Engkau kurniakan kepadaku nikmat yang Engkau kurniakan kepadaku dan kepada ibu bapaku, dan supaya aku tetap mengerjakan amal soleh yang Engkau redai. Jadi
untuk jadi hamba yang bersyukur, kita mesti amal soleh. Dan dia mesti seiring macam mana kita jelaskan tadi kan. Kalau kata kita syukur kepada Allah, maknanya kita ingat Allah. Dan ingat Allah itu dibuktikan dengan amal soleh. Dalam kepala kita selalu kita fikir macam mana nak beramal soleh. Baik. Dan kemudian kita minta supaya dan masukkanlah daku dengan limpah rahmatmu dalam kumpulan hamba-hambamu yang soleh. Baik. Ni doa kita dah share minggu lepas, kita dah jelaskan. Ini doa yang dibaca oleh Nabi Sulaiman ya, ketika dalam peristiwa semut tu. Yang semut announce kepada kaum dia supaya masuk dalam sarang, takut dipijak oleh Nabi Sulaiman dan tenteranya. Jadi Nabi Sulaiman bersyukur pada Allah atas nikmatnya, nikmat boleh memahami bahasa binatang. Dan kemudian Allah minta supaya Nabi Sulaiman minta supaya dikurniakan satu kekuatan untuk dapat mengerjakan amal soleh. Baik, ini sepatutnya doa hari ini. Dan doa yang minggu lepas, minggu yang sepatutnya untuk minggu lepas yang kita share hari ni. Tapi tak apa je, tak kisah kan, mana-mana dulu. Cuma kaitan dengan tajuk lah. Baik, ini doa yang minggu lepas sebab minggu lepas kita bincang ayat 150. Ada doa, Allah ada di situ pesanan kan. Allah kata fala takhshawhum wakhshawni. Jadi Allah pesan jangan takut kepada mereka, kepada orang zalim ni, tapi takutlah kepada aku. Maknanya ini satu perintah, satu sifat yang patut ada kepada orang yang beriman. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita tu takut hanya kepada Allah. Jadi doa ni kita mohon supaya kita takut hanya kepada Allah. Baik, doa dia as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadati. Kan? Tulisan Rumi dia memang tulisannya asaluka, sebab kalau kita letak inverted comma jadi ain. Jadi bila alif tak tahu nak buat gana ejaan dia. Jadi bacanya as'aluka, bukan asaluka. Asaluka tu jadi macam asaluka. As'aluka khasyataka fil ghaib. Fil ghaib. Kalau kita berhenti, kalau kita nak sambung baris bawah lah, fil ghaibi wasyahadati. T pendek. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu agar aku takut kepadamu dalam keadaan sembunyi ataupun ramai. Hadis riwayat Ahmad. Maknanya Nabi SAW ajar doa ni supaya kita ni sentiasa takut kepada Allah dalam keadaan sembunyi-sembunyi ataupun ramai. Biar apa faedah takut Allah ni? Mungkin kita fikirkan, nak buat apa takut dengan Allah? Nak buat apa takut-takut ni? Kan? Kita patutnya berani. Tak. Allah kurniakan kepada kita sifat takut. Baik, Allah kurniakan, Allah bagi kepada kita sifat takut, ada keperluan dia. Kan? Allah takkan bagi satu sifat pada kita kalau tidak ada keperluan. Maka sifat takut yang patut kita ada adalah takut hanya kepada Allah SWT. Baik. Kan takut tak bagus. Bagusnya berani. Tak. Takut pada Allah ada lain. Takut kepada Allah akan buat kita jadi seorang pemberani. Orang yang paling takut kepada Allah adalah orang yang paling berani dalam kehidupan dunia. Dan kita boleh tengok itu terbukti dalam sejarah. Macam mana tidak ada manusia yang boleh memperhambakan Nabi dan Rasul dan juga umat Islam yang mana mereka itu berpegang teguh dan hanya takut kepada Allah. Sahabat-sahabat Nabi, tak ada siapa boleh perhambakannya. Kita, kalau kita takut kepada Allah, tiba-tiba ada orang ugut kita. Orang kata, kalau engkau kalau engkau tak ambil rasuah ni, aku bunuh. Kita tak takut dia sebab kita takut dengan Allah. Jadi tak ada manusia yang boleh buat kita jadi hamba dia walau dengan duit sebanyak mana pun. Kita takut dengan Allah sebab Allah kata jangan makan rasuah. Kan? Kalau engkau buat sekian-sekian, aku buat sekian-sekian. Kalau kita tak takut Allah, kita takut dengan orang tu. Kesan dia apa? Kita jadi penakut. Dan kita jadi takut dengan semua orang. Asal orang ugut kita sikit, kita takut. Atau dalam dunia kita misalnya bekerja. Bila kita kerja, contohnya bos kita kata, kalau kau solat juga kena pecat. Maka kalau kita takut Allah, kita tak takut dengan bos kita. Jadilah kita macam bos. Maksudnya, kita tu jadi, kalaulah kita takut dengan bos, kita takut dengan manusia. Dan di akhirat nanti kita akan sedar, ya Allah, rupanya dulu, aku takut dengan ahli neraka. Orang yang takut dengan ahli neraka ni maknanya apa? Ahli syurga tak takut dengan ahli neraka.
Okay? Kalau betul ahli syurga, kita tak takut dengan ahli neraka, bahkan yang kita takut hanyalah Allah semata-mata. Sebab tu takut kepada Allah adalah satu manfaat yang sangat besar dalam kehidupan kita. Kita akan jadi orang yang sangat hebat dan tidak dapat diperhambakan oleh siapa pun ketika kita takut semata-mata hanya kepada Allah. Tak ada siapa pun boleh paksa kita untuk buat apa-apa. Dan kalau benda tu bertentangan dengan hukum Allah SWT. Dan orang nak hina kita ke, orang nak buat apa pun pada kita, itu bukan masalah dan tak ada siapa boleh kemudiannya membeli kita dengan duit. Kan? Maknanya nak suruh kita buat satu, dia bagi duit. Kan? Kita akhirnya jadi hamba kepada duit. Hamba kepada manusia. Jadi itu maknanya kehebatan rasa takut kepada Allah SWT. Okay? InsyaAllah sampai situ. Maknanya yang kita pelajari hari ini adalah berkenaan dengan syukur. Yang takut tadi adalah berkaitan dengan yang lepas. Maknanya ini adalah salah satu daripada sifat orang yang beriman, iaitu dia tidak takut kepada selain Allah SWT, dan dia juga merupakan seorang hamba yang sentiasa bersyukur kepada Allah SWT. Saya kira setakat tu. Mudah-mudahan mendatangkan manfaat kepada kita semua. Wallahu a'lam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan salat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. للذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Terima kasih. Assalamualaikum. Mhm.